Video ini adalah mengenai matematik tingkatan 2, bab 11, transformasi isometri bagi bahagian 1, tajuk translasi. Pertama sekali kita perlu tahu apa dia transformasi. Transformasi ialah satu proses pemindahan titik atau objek pada suatu sata ke kedudukan baharu mengikut syarat tertentu. Yang asal kita sebut objek. Selepas dia pergi ke kedudukan baru, kita akan panggilkan dia nama image. Macam mana kita nak bezakan objek dan image? Kita tengok gambar rajah ini. Kalau objek, kita akan labelkan dia A, B, C, D. Manakala, kalau dia image, setelah dia pergi ke kedudukan baru, iaitu image, kita akan labelkan dia dengan ada tanda macam apostrofi dekat atas ini. Jadi, A tanda, B tanda, C tanda, D tanda. Ini adalah image. Dalam transformasi, kita perlu ingat satu perkataan yang sangat penting, iaitu congruence. Congruence, dua objek adalah congruence jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Keyword dekat sini adalah bentuk dan saiz dia mesti sama, tanpa mengira orientasi pergerakannya. Sekarang, sebagai satu contoh, antara dua pasangan rajah di bawah, yang manakah satu adalah congruence. Kita tengok rajah yang dekat A. Kedua-dua bentuknya adalah segitiga. Tapi saiz dia tidak sama. Kesimpulannya, untuk A, dia bukan congruence kerana saiz dia tidak sama. B pula, pasangan objek ini kita dapati dia adalah congruence kerana bentuk dan saiznya sama. Keyword dia, bentuk dan saiznya sama. Setelah kita sudah tengok perkataan congruence, kita alih pula perkataan yang ketiga akan kita belajar, iaitu isometri. Untuk isometri adalah transformasi yang image-nya congruence dengan objek. Terdiri daripada tiga jenis transformasi akan kita belajar untuk tajuk ini, iaitu translasi, pandulan dan putaran. Untuk video ini, kita akan fokus kepada translasi. Cikgu cuba jadikan dia ketiga-tiga perkataan ini dalam satu gambar rajah. Bentuk sama saja, kita boleh jadikan dia adalah serupa. Kalau congruence, dia lebih ketat sikit. Dia bukan sahaja nak bentuk sama. Nak bentuk sama, dia juga perlu saiz dia juga perlu sama. Setelah dia alih pergi ke perkataan isometri, dia lagi ketat daripada congruence. Iaitu bukan sahaja saiz sama, bentuk perlu sama, dia perlu melalui proses transformasi. Ini adalah perbezaan bagi ketiga-tiga perkataan ini. Sekarang kita teruskan kepada slide yang seterusnya, iaitu translasi. Translasi merupakan pemindahan semua titik pada satu sata mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Biasanya kita akan tuliskan satu kurungan, lepas tu ada satu nilai A dekat atas dan satu nilai B dekat bawah. Nilai A dekat atas, dia akan mengawal pergerakan ke kanan dan ke kiri. Kalau dia nombor dekat bawah sini, dia akan mengawal pergerakan ke atas dan ke bawah. Apabila nombor dia adalah positif. Kalau nombor adalah positif, nombor atas positif, dia akan bergerak ke kanan. Nombor negatif bergerak ke kiri. Bagi nombor dekat sebelah bawah, dia akan kontrol atas dan bawah, positif ke atas, negatif ke bawah. Misalnya, bagi objek A ini, setelah dia melakukan translasi, image dia jatuh ke sini, A tanda. Macam mana kita nak tentukan translasinya? Okey, translasinya, langkah pertama, sediakan kurungan. Nombor atas mengawal pergerakan ke kiri dan ke kanan. Kita ambilkan salah satu titik pada segitiga objek. Kita semak berapa kali pergerakan pergi ke kiri kanan. Pergerakan sekarang adalah pergi ke kiri. Pergi ke kiri sebanyak satu langkah, dua langkah.
Kalau dia ke kiri adalah negatif. Negatif 2 langkah. Kita tengok pergerakan turun ke bawah. Turun ke bawah adalah negatif. Negatif sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4. Jadi translasinya adalah negatif 2 dan negatif 4. Jenis-jenis soalan yang boleh keluar untuk tajuk translasi adalah tentukan translasi. Seperti soalan tadi, lukiskan image, tentukan koordinat image, tentukan koordinat objek. Akhir sekali, tentukan translasi, diberi koordinat objek dan image. Kita tengok bentuk soalan yang pertama, iaitu tentukan translasi. Kalau tentukan translasi, kita tahu bentuknya adalah kurungan, kawalan pergerakan kiri kanan, kawalan pergerakan atas bawah. Soalan A. Objek dia, ini adalah objek, Q tanda adalah image. Sekarang, objeknya kita pilih salah satu titik. Misalnya, cikgu pilih titik ini. Jadi, titik dekat objek ini, kita tengok pergerakan dia ke kiri kanan. Untuk supaya dia boleh capai target dia dekat image ini, dia perlu bergerak sebanyak 3 langkah ke kiri, iaitu negatif 3. Seterusnya, 4 langkah lagi ke atas, iaitu positif 4. Jadi kita sediakan translasinya ke kiri kanan, tulis dulu negatif 3. Diikuti dengan atas bawah 4. Jadi adik-adik boleh cuba pauskan video ini. Cuba buat untuk B dan C. B, tentukan objek. Objek dekat sini. Ke kanan 1, 2, 3, 4 supaya boleh kena sasaran dia. Negatif 4. Turun 1, 2, 3. Turun negatif 3. Jadi jawapan translasinya adalah negatif 4, negatif 3. Sambung lagi untuk soalan C. Soalan C, objeknya R dekat sini. Target dia adalah image, tanda dekat sini. Kita dapati untuk soalan ini tidak bergerak kiri kanan. Jadi kiri kanan adalah sifar. Turun ke bawah 1, 2, 3, iaitu negatif 3. Jawapan translasinya adalah sifar negatif 3. Soalan jenis yang kedua, lukiskan image bagi objek A dalam rajah dengan translasi berikut. Nombor negatif 2, iaitu kita perlu bergerak ke kiri. Negatif 4, turun ke bawah. Sekarang, ambil salah satu titik dekat objek. Kita perlu lakukan pergerakan ke kiri 2 langkah. 1, 2. Turun ke bawah 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi titik ini akan jatuh ke sini. Sekarang kita sambung untuk lakaran bagi objek A. Jadi objek A ini apabila dia lakukan translasi, ini akan dijadikan image dia. Macam mana nak bezakan objek dan image? Kita akan labelkan A tanda. Teruskan ke B. B, nombor atas adalah positif, iaitu ke kanan 3 langkah. Negatif 1 dekat bawah menunjukkan dia turun ke bawah 1 langkah. Kita ambil salah satu titik, misalnya saya ambilkan titik ini, 3 langkah ke kanan, 1 langkah ke bawah. Jadi titiknya dekat sini. Sekarang kita lukiskan image dia. Jadi image A tanda. Soalan 3. Soalan 3, dia akan minta kita tentukan koordinat. Tentukan koordinat bagi titik Q31 di bawah translasi negatif 52. Mari kita labelkan Q sebagai objek kita. 31. Kita labelkan 31. Objek Q-nya dekat sini. Sekarang dia lakukan pergerakan
Negatif 5 iaitu ke kiri sebanyak 5 langkah. Positif 3 ke atas 2 langkah. Negatif 5, 1, 2, 3, 4, 5. Positif 2, 1, 2. Jadi, image-nya akan jatuh ke sini. Apakah koordinat dia? Koordinatnya adalah negatif 2, 3. Kaedah alternatif yang seterusnya untuk kita carikan image juga. Cikgu buat satu formulanya iaitu image tolak objek akan jadikan jawapan translasi. Sekarang target kita nak carikan apakah image. Kita tahu apabila kita mau lakukan satu hasil tolak kan. Jadi kita nak carikan nombor yang atas sekali, kita akan jadikan tambah. Kalau kita carikan objek, kita buat tolak. Nak carikan translasi, kita buat tolak. Sekarang kita perlu carikan image, kita buat tambah. Sekarang Q ini, koordinat Q 3, 1 ini, kita perlu tambah dengan nilai translasi. Nilai translasinya adalah negatif 52. Jadi negatif 52 kita akan susunkan dia. Nombor atas memainkan peranan X. Nombor bawah memainkan peranan Y. Jadi kita akan tuliskan negatif 52. Kita buat tambah. Hasil tambahnya 2 tambah 1, 3. Satu lagi, 3 tolak 5 iaitu negatif 2. Sama juga dengan jawapan yang telah kita dapat dari gambar rajah iaitu Q tanda koordinatnya adalah negatif 2, 3. Mari kita buat latihan untuk carikan image. Misalnya seperti soalan ini. Tidak diberikan gambar rajah petak untuk kita tanda objek dan image. Jadi kita perlu gunakan formula untuk kira. Sekarang kita perlu carikan image. Carikan image kita perlu gunakan tambah. Objeknya adalah 5, negatif 3. Kita perlu lakukan operasi tambah dengan nilai translasi. Ini adalah X, nilai dekat bawah adalah Y. Jadi 2, 2. Jawapan image-nya adalah 3, negatif 1. Jadi image-nya, koordinatnya adalah 3, negatif 1. Kita teruskan kepada soalan B. Soalan B, carikan image kita perlu tambah. Objeknya, tambah dengan translasinya. Jawapan adalah negatif 2 untuk nilai Y. Positif 2 untuk nilai X. Jadi image-nya adalah sama dengan 2, negatif 2. Soalan jenis yang keempat. Soalan jenis yang keempat, dia minta carikan objek bagi titik A. Kalau diberi gambar rajah petak, dapatlah kita tandakan. Image-nya adalah negatif 6, 1. Negatif 6, 1. Sekarang image-nya dekat sini. Kita diberi translasi adalah 3, negatif 2. Sekarang adalah terbalik. Kita perlu carikan image, carikan objek dari diberi image. Kalau dia 3, pergerakannya adalah diminta pergi ke kanan. Pergi ke kanan. Kita perlu pergi ke kiri. Pergi ke kiri sebanyak 1, 2, 3 langkah. Negatif 2, minta turun bawah. Kita perlu naik ke atas sebanyak 1, 2 langkah. Jadi, objeknya adalah dekat sini. Nilainya adalah negatif 9, 3. Kaedah pengiraan pakai bentuk lajin. Image tolak objek sama dengan translasi. Sekarang target kita adalah nak carikan objek. Kalau nak carikan objek, kita perlu gunakan operasi tolak. Operasi tolak, dekat sini image-nya adalah negatif 6, 1.
kita perlu tolak dengan nilai translasi. Nilai translasi 3, negatif 2. Kita buat hasil tolak. 1 tolak-tolak jadi tambah, iaitu 1 tambah 2, 3. Negatif 6 tolak lagi 3, iaitu negatif 9. Jadi, nilai yang kita cari ini adalah jawapan objek. Objek bagi A adalah negatif 9, 3. Sama dengan apa-apa yang kita buat dekat gambar rajah serta cates. Buat latihan. Carikan objek. Carikan objek diberi image dan translasi. Jadi, tidak dalam keadaan yang tambah diberikan sistem cates, boleh kita buat, kita ambil nilai image. Nak carikan objek, kita buat tolak. Hasil tolaknya dengan nilai translasi. Tolak 4, tolak lagi 4, negatif 8. Tolak 1, tolak lagi 1, negatif 2. Jadi, objeknya adalah negatif 2, negatif 8. Sambung lagi, diberi image negatif 1, negatif 4. Nilai translasinya negatif 3, 5. Buat operasi tolak, hasilnya negatif 9 dan 2. Jadi, objeknya adalah 2, negatif 9. Image negatif 1, negatif 4. Tolak dengan translasinya negatif 8 sifar. Hasil tolaknya negatif 4 dan 7. Jadi objeknya adalah 7, negatif 4. Soalan jenis yang kelima. Sekarang diberikan image dan objek, tentukan translasi pula. Tentukan translasi. Kalau diberi gambar rajah sistem cates, bolehlah kita labelkan dekat sini 29, koordinat 29 dekat sini. Ini P. Untuk image-nya 3, 6. Ini P tanda. Sekarang nak carikan translasi. Jadi tarik objek pergi ke image. Ke kanan 1 langkah, positif 1. Turun ke bawah 1, 2, 3, iaitu negatif 3. Jadi jawapannya translasi adalah 1, negatif 3. Kalau kita mau sediakan bentuk lajing, juga boleh kita buat pengiraan. Kita tengok IoT. IoT. Translasi dekat bawah. Kita lakukan operasi tolak. Image, tulis dulu. 3. Koordinatnya 3, 6. Ini adalah image. Tolak dengan objeknya. Objeknya 2,9. Buat hasil tolak. Hasil tolaknya 6 tolak 9. Negatif 3. 3 tolak 2, 1. Kita tuliskan dalam bentuk translasi. Dalam bentuk translasi, X tulis atas, Y tulis dekat bawah. Jadi ini adalah kenyataan untuk translasi. Mari kita buat latihan tambah sistem cates. Tambah sistem cates, kita ingat dengan IoT. Buat hasil tolak. IoT, image dia 3, 6, objek dia 1, 2. Buat hasil tolak. Hasil tolaknya 6 tolak 2, 4. 3 tolak 1, 2. Jadi translasinya adalah sama dengan 2, 4. Teruskan. IoT. Buat hasil tolak. Hasil tolak. I, negatif 1, negatif 1. O, image, iaitu objek. Translasi, kita lakukan operasi tolak, iaitu negatif 8, negatif 6. Jadi translasinya sama dengan negatif 6, negatif 8. Sekian sahaja video hari ini untuk tajuk translasi.